saya merayu Perdana Menteri mengambil tindakan campur tangan. Menteri-menteri kamu tak perform. Menteri-menteri kamu tak buat kerja. Ya? Biar Perdana Menteri sendiri turun. Jumpa dengan penduduk-penduduk di sini. Ni kata nak perjuangkan Melayu lah, Melayu lah, Melayu. Ni orang Melayu nak kena usir keluar ni. Ya? So, saya tak nak guna isu perkauman ke apa. Tapi orang yang hero-hero tu. Mana hero-hero tu? Ya? Nak merayu kepada pihak Perdana Menteri Ismail Sabri. Yang keluarga Malaysia tu. Ya, yang poster merata tu. Yang tunjuk prihatin, kasih dan sebagainya. Campur tangan. Ya, Menteri Wilayah sama ada yang sebelum ini, yang selepas saya dan yang sekarang ini, dua-dua tidak menunaikan tanggungjawab mereka terhadap penduduk-penduduk di sini. Ada unsur-unsur yang tidak sihat, rasuah, ya, dan sebagainya. Kerana tak ada alasan. Kenapa kamu nak campur tangan? Ya, kenapa kamu nak halau, ya, penduduk-penduduk yang merupakan pemilik sah? Ya, paksa mereka keluar. Saya nak minta lah yang hero-hero Melayu yang dulu tu, ya, mara ke depan. Mana dia pahlawan-pahlawan Melayu yang dulu yang nak pertahankan kampung baru lah dan sebagainya. Ya. Ni mereka penduduk sini sedang diusir secara paksa dengan menggunakan akta pengambilan tanah. Bila ditawarkan harga yang rendah, dipaksa dikeluar, kamu diam. Ya. Apa yang ada hari ini saya pun tak tahu, Kerajaan Barisan Nasional ke Perikatan Nasional ke, ya, ataupun Barisan Nasional Perikatan Nasional ke, ya, ambil dengan paksa dan tawaran yang penduduk tak terima dengan nilai yang terlalu rendah. Yang dulu yang kita tawarkan 1,000 sekaki persegi, kita diserang, dikutuk, kata rendah. Sekarang ni lagi rendah. Ya. Lalu macam mana ni? Hari itu ada salah seorang wartawan tanya saya, pada masa saya sebagai Menteri Wilayah, kenapa saya tak selesaikan masalah ini? Saya kata ini projek swasta. Kenapa kerajaan nak campur? Pemaju kena bincang, runding dengan pemilik, tawarkan satu harga tawaran yang boleh diterima oleh pemilik. Kita tahu bahawa perintah pengosongan, ya, dengan menggunakan akta pengambilan tanah adalah isu yang dipertikaikan, ya. Kerana kenapa kerajaan ambil tanah penduduk dan rumah penduduk untuk pemaju, nak serah pada pemaju, ya. Itu dah menjadi satu persoalan yang hingga hari ini tak dijawab. Saya pun nak zahirkanlah, ya, kekecewaan saya terhadap apa yang telah berlaku pada 7 hari bulan, di mana pertemuan dengan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru telah diadakan. Walaupun saya tidak hadir, kita mengharapkan bahawa apa yang telah kita suarakan diambil kira dan akan ada usahalah, ya, untuk mencari titik pertemuan, titik persetujuan di antara penduduk dan pemilik dengan pihak pemaju, ya. Tindakan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru bertindak sebagai wakil pada pemaju adalah amat sangat tidak betul dan tidak tepat, ya. Sepatutnya Perbadanan Pembangunan Kampung Baru mewakili penduduk, ya, ataupun bertindak sebagai orang tengah, ya. Tapi bila bertindak sebagai wakil kepada pemaju, ini menimbulkan banyak persoalan, ya. Nombor satu, kita tahu bahawa perintah
pengosongan dengan menggunakan akta pengambilan tanah adalah isu yang dipertikaikan. Kerana kenapa kerajaan ambil tanah penduduk dan rumah penduduk untuk pemaju, nak serah pada pemaju. Itu dah menjadi satu persoalan yang hingga hari ini tak dijawab. Bagaimana kerajaan ambil alih harta rakyat untuk nak serah kepada pemaju. Ini bukan projek kerajaan. Bukan kerajaan yang nak membangunkan pembangunan kampung baru dan sebagainya. Pemaju yang nak buat. Lalu guna akta itu pun dah timbulkan banyak persoalan. Lepas itu bila Perbadanan Pembangunan Kampung Baru pula jumpa penduduk mewakili pemaju pun, itu pun lagi merunsingkan. Ini adalah pemilikan peribadi swasta. Rumah-rumah ni, tanah-tanah ni dah menjadi milik mereka dah berpuluh tahun. Bergeran. Projek yang nak dibuat oleh pemaju adalah projek swasta. Kenapa kerajaan masuk campur? Hari itu ada salah seorang wartawan tanya saya, pada masa saya sebagai Menteri Wilayah, kenapa saya tak selesaikan masalah ini? Saya kata ini projek swasta. Kenapa kerajaan nak campur? Pemaju kena bincang, runding dengan pemilik, tawarkan satu harga tawaran yang boleh diterima oleh pemilik. Full stop. Ini bukan kerajaan perlu terlibat. Lain yang macam apa yang saya usahakan dulu dengan tanah emas. Tu lain, tu kerajaan nak bangunkan. Kerajaan nak beli, nak ambil alih. Dan kita tawarkan, itu pun kita runding. Tak ada kita gunakan akta pengambilan tanah. Walaupun ianya merupakan projek pembangunan yang nak dilakukan oleh kerajaan dengan segala pelibatan arkitek, buat model 3D, tunjuk macam mana kita nak bangunkan dan sebagainya. Itu pun kita tak guna akta pengambilan tanah. Tapi untuk projek swasta, pemaju yang swasta, kerajaan apa yang ada hari ini saya pun tak tahu, Kerajaan Barisan Nasional ke Perikatan Nasional ke, ataupun Barisan Nasional Perikatan Nasional ke, ambil dengan paksa dan tawaran yang penduduk tak terima dengan nilai yang terlalu rendah. Yang dulu yang kita tawarkan 1,000 kaki persegi, kita diserang, dikutuk, kata rendah. Sekarang ni lagi rendah. Lalu macam mana ni? Saya rasa pihak SPRM seharusnya mengambil tahu tentang apa yang sedang berlaku. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Dan saya rasa kita akan buat laporan kepada laporan polis dan juga kepada SPRM. Tidak mustahil. Bila kita nampak begitu gairah pihak kerajaan, pihak menteri, pihak Perbadanan Pembangunan Kampung Baru nak bantu pemaju ni, begitu gairah, tidak mustahil ada unsur-unsur yang tidak sihat, rasuah, dan sebagainya. Kerana tak ada alasan. Kenapa kamu nak campur tangan? Kenapa kamu nak halau penduduk-penduduk yang merupakan pemilik sah? Paksa mereka keluar. Saya nak minta lah yang hero-hero Melayu yang dulu tu, mara ke depan. Mana dia pahlawan-pahlawan Melayu yang dulu yang nak pertahankan kampung baru lah dan sebagainya. Ni mereka penduduk sini sedang diusir secara paksa dengan menggunakan akta pengambilan tanah. Bila ditawarkan harga yang rendah, dipaksa dikeluar, kamu diam. Benda ni jangan politik lah. Jangan politik, kita tengok dari sudut keadilan.
Ni kalau kita benarkan benda ni, ini merupakan satu presiden yang cukup berbahaya. Mana-mana pemaju, kalau dia nak buat pembangunan, dia jumpa pemilik, pemilik tak setuju, dia pergi runding dengan kerajaan, kerajaan keluar akta pengambilan tanah untuk pemaju. Ya? Ini tak munasabah, tak munasabah. Ya? So sekali lagi lah ya. Saya nak merayu kepada pihak Perdana Menteri Ismail Sabri, yang keluarga Malaysia tu, ya, yang poster merata tu, yang tunjuk prihatin, kasih dan sebagainya. Campur tangan. Ya, Menteri Wilayah sama ada yang sebelum ini, yang selepas saya dan yang sekarang ini, dua-dua tidak menunaikan tanggungjawab mereka terhadap penduduk-penduduk di sini. Perbadanan Pembangunan Kampung Baru tidak menunaikan tanggungjawab mereka kepada penduduk-penduduk di sini. Kita minta Perdana Menteri sendiri terlibat. Ya. Saya juga akan membentuk satu jawatan kuasa yang terdiri daripada peguam-peguam yang akan kajilah dari sudut undang-undang apa tindakan yang boleh diambil untuk menghalang dan mencabar keputusan ini, ya. Kerana banyak yang berlaku yang menimbulkan persoalan, termasuk prosedur, ya, cara bagaimana surat nak minta keluar tu telah dihasilkan, ya, dalam tempoh masa yang begitu singkat. Lalu semua ni kita akan kaji dan kita akan cuba membantu supaya pemilik diberikan hak mereka. Biar rundingan dijalankan secara biasa, ya. Tarik semula warta ini, ya, dan biar pemaju runding dengan pemilik seperti biasa. Kerajaan jangan masuk campur. Ya, ni pembangunan swasta. Ya. So berilah pemilik hak mereka. Ni harta yang mereka telah perolehi, nenek moyang mereka, ya, ibu ayah mereka telah perolehi. Mereka dah duduk sini berpuluh tahun. Tiba-tiba kamu nak usir sewenang-wenangnya demi pemaju. Ya, kita tak boleh terima. Ya, kita tak boleh terima. Akhirnya saya ada terima maklumat yang terkini, ya. Satu maklumat yang terkini berhubung dengan pengurusi, ya, berhubung dengan pengurusi. Cuba ni pula. Ya. Ni pun tak boleh. Okey. Berhubung dengan pengurusi PKB iaitu Effendi Zahari, yang merupakan timbalan Ketua UMNO Titiwangsa. Ya, dia pun pengurusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, tapi dia juga merupakan timbalan Ketua UMNO Titiwangsa, dan dia telah diisytiharkan bankrupt oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 11 hari bulan Oktober 2021. Ini maklumat yang saya terima, dan pihak yang memaklumkan pada saya telah juga menghantarkan dokumen yang mana dia telah dapatkan dokumen ini dan jelas menyatakan bahawa saudara Effendi bin Zahari adalah bankrupt. Lalu ni daripada insolvency lah, kalau dah bankrupt, macam mana dia boleh pegang jawatan itu, ya. Dan dalam keadaan bankrupt, mungkin dia pun agak terdesak, ya. So saya nak minta saudara Effendi untuk menjelaskannya, betul ke tak betul, ya.
Tapi yang search ni telah dilakukan baru je dia. Jumaat lepas ya. Baru dibuat pada Jumaat lepas. So ini semua banyak menimbulkan isu yang kita harap akan dapat diberikan penjelasan. Tapi yang terpenting sekali lagi, saya merayu Perdana Menteri mengambil tindakan campur tangan. Menteri-menteri kamu tak perform. Menteri-menteri kamu tak buat kerja. Ya? Biar Perdana Menteri sendiri turun. Jumpa dengan penduduk-penduduk di sini. Ni kata nak perjuangkan Melayu lah, Melayu lah, Melayu. Ni orang Melayu nak kena usir keluar ni. Ya? So, saya tak nak guna isu perkauman ke apa. Tapi orang yang hero-hero tu, mana hero-hero tu? Ya? Sila bersuara. Ya? Saya minta lah ya. Perdana Menteri, campur tangan. Tangani isu ini dengan adil. Ya? Jangan cenderung kepada pemaju. Kita tahu pemaju kaya. Penduduk sini miskin. Ataupun tak sekaya, bukanlah miskin. Ya? Harta ada. Tapi harta ini nak dirampas dengan pampasan yang tidak sewajarnya. Ya? Kita harap mereka akan beri pembelaan. Ya? Sekian.